sekarang ni kita dapatkan sudut untuk X dengan Y, kita dapatkan dia 90 darjah. Seterusnya kita dapatkan garis lari untuk X dengan Y ni. Mark lah dia X dengan Y. Untuk bulat yang besar ni, untuk bahagian kon bawah ni, kita jadikan dia Y. Dan untuk bulat yang kecil, untuk bahagian yang atas ni, bahagian kon atas ni, kita jadikan dia X. Okey. Seterusnya kita ambil lah data daripada kon ni untuk 1 kepada 1A, 2, 2B, 3, 3C, 4D, 5E. So kita ambil kiraan macam ni. So ni untuk kita kira untuk bulat yang Y ni lah, untuk kon yang besar yang bawah ni. So tandakan dekat Y axis ni. Tandakan. So ni kita tulis 1A. So kita ambil maklumlah kita pakai jangka lukis ni, pakai yang murah ni memang susah sikit. So bacaan dia tak tepat. Selepas kita dapat Y axis ni tadi, kita cari X axis ni. Maknanya yang X axis ni adalah bulatan daripada yang atas yang kecil yang kita nak potong, nak lencongkan ni. So kita dapat bacaan dia A 2. Okey, seterusnya kita dah dapat semua step ni.
kita transfer untuk jadikan dia flat pattern lah, flat pattern template untuk kita potong untuk jadikan dia cone yang condong. Okey, terusnya kita dapatkan bacaan daripada A pada G, A G, kita dapat 88. Okey, kita tulis dulu 88. So 88 kita dapat, kita kali dengan pi 3.142, kita dapat 276. Dia punya panjang untuk jadikan dia diameter, kita dapat 276. 276 ni kita bagi dengan 12 sektor, kita dapat 23. Setiap panjang dia kita dapat 23.04. So benda ni kita akan jarakkan dia sebanyak 23 sebanyak 12 section. Okey, terusnya kita dapatkan diameter bawah ni. Ni untuk diameter kecil atas dia kita dapat 23.04 tadi. Jadi yang diameter bawah dia yang besar ni kita dapat 100.5 mm. So 100.5 mm kali dengan pi 3.142, kita dapat 315 dia punya panjang untuk jadikan diameter dia. So kita bahagi dengan 12, bagi 12 kita dapat 26.3. Okey, so kita tulis kat sini, ni diameter besar dia adalah 26.31. Jom kita jadikan dia flat pattern. Okay, tadi kita dah dapat diameter kecil dia, kita tulis dulu. Diameter kecil dia adalah 23.04. Ini diameter kecil dia. Diameter kecil kita dapat 23. Diameter besar dia kita dapat 26.31. Jadi kita buat garisan, kita bahagikan dia 2. So 23.04. Gariskan dulu 26.31. 26. Ni diameter kecil, ni diameter besar dia. Sekarang ni kita nak jadikan data yang kita ada tadi, yang untuk diameter kecil dia kita dapat 23. So kita nak jadikan dia flat pattern lah. Kita garis dulu. Mana pula pensel aku? Tanda dulu. Okay, sekarang ni kita nak buat panjang antara A sehingga 1, daripada diameter kecil kepada diameter besar A1. Kita tekan A. Lepas tu kita ukur pada yang kecil ni kan. Kecil ni adalah axis Y. So Y dia nak pergi ke axis yang besar ni adalah X. So kita tarik daripada Y ni, kita tarik kepada A1 tadi. So kita dapat dari A1
bukaan dia. Satu ni kita ambil daripada bukaan bawah dia. Bukaan bulatan bawah ni, punya besar dia ni. Kita dapat tadi diameter besar bawah dia adalah 26.3. Kan? 26.3. Mana okey. Ni. 26.3 ni tadi kita tarik daripada sini. Daripada sini sampai ke sini. Okey, bukaan atas ni, bulatan kecil atas ni, korang tengok bulatan kecil atas ni, kita dapat tadi adalah 23.04. So kita ambil bacaan dia tadi. Okey, 3 dan kita tanda sini. Yang dia adalah 23. Lepas kita dah dapat benda ni, atas dan bawah, macam mana kita nak dapat dia punya titik sebelah tepi ni pula. Okay, ni diameter untuk diameter bawah yang besar ni, untuk diameter kecil yang kat atas ni. Jadi kita nak dapat bukaan untuk bawah ni, kita tarik titik A ni, kita dapatkan dia. Untuk yang titik putus tadi, mana titik putus tadi? Ni yang adalah titik putus dia. So kita dapatkan A kepada 2. Maknanya A kepada 2. Korang boleh tengok A2 sama ni, A2 sama, A2. Jadi kat mana kita dapat daripada A tadi, daripada diameter atas tadi, tarik A ni daripada A ni adalah ni, kita ambil kat sini, kita jadikan ni A2 ni, yang kita tanda tadi A2. So kita tarik dapat A. Okay, kita tanda kat sini. Kita dah dapat dia punya titik tadi. So kita tanda kat
inilah dia punya template dia, dah pun siap. Jadi korang tengok inilah dia punya template dia. So kita just sambungkan dia punya titik-titik ni tadi untuk jadikan dia cone. So ni kita lukis kat sini. Yalah kacau lah. Okay, kalau korang tengok template kita dah pun siap. Inilah hasil dia yang kita akan tampal pada plate besi untuk kita jadikan dia bengkok. Okay, untuk ni, untuk aku buat yang ni adalah untuk bahagian manifold. Maknanya setiap section tu aku akan bengkokkan dia lah. So kita ulang proses yang sama untuk dapatkan cone yang kita nak buat tu. Untuk kita potong lah benda ni untuk kita tampal pada besi. Sebelum kita potong besi tu dan kita akan welding besi tu. Okey, rasanya tu saja. Kalau untuk template ni nak lebih mudah, sebenarnya pakai application, pakai apps yang ada dekat dalam handphone ataupun laptop ke apa kan. Untuk komputer lagi senang, kita just print je untuk dapatkan kita punya template ni, lagi senang. Tapi cara aku ni adalah aku tunjukkan cara untuk buat manual lah. So kita akan potong, lepas tu kita akan seletip dia, tengok macam mana bentuk dia. Jom. Okay, aku terpaksa pakai mic ni disebabkan mic aku tu anak aku biasalah, anak lelaki kan.
ganas sikit. Semua barang semua dia kerja kan. So sekarang ni untuk tajuk ni aku dah pun siapkan cara nak hasilkan tengkuk daripada proses kita punya daripada kita hasilkan tengkuk macam mana ni aku tunjuk ni. Daripada proses kita dapatkan tengkuk, lepas tu kita dapatkan dia punya diameter untuk kita dapatkan dia punya bulatan dia untuk X dengan Y, dia punya panjang, cara dapatkan titik Q dengan R. Lepas tu kita kalikan dengan pi untuk dapatkan dia punya diameter untuk kita buat ukuran pada template kita. So hasil daripada template tu kalau korang ulang proses yang sama daripada diameter besar bawah dan diameter atas, korang repeat proses benda tu, maka terjadilah kon yang bengkok. Okay, macam ni dah pun aku seletipkan. Kau boleh tengok nampak dia punya serong dia macam mana. So ni sebenarnya dalam keadaan ni untuk bahagian aku punya manifold, daripada bahagian tengah tu, daripada bahagian ujung sampai ke bawah, aku start daripada bawah dulu. Ni daripada bawah. Kalau kau tengok dia macam ni. Dia akan jadi macam ni. So kita akan buat tu section dia akan bengkok. Okey, dia akan bentuk dia macam tu. Jadi inilah hasil dia, inilah proses dia. Memang proses kalau buat manual memang berkicap agak memang korang kena buat proses ni teliti lah. Tapi tepat kot. Kalau kau buat benda ni memang tepat. Cuma dia makan masa kalau kita buat manual. Sekarang kita ada apps yang banyak untuk kita buat kon ataupun semua benda ni. Jadi rasa aku kalau korang nak lebih mudah, korang nak lebih cepat, korang pakailah apps kan. Korang pakai SolidWorks, AutoCAD. So macam-macam software yang boleh kita hasilkan pipe dan kita boleh bentukkan dia berapa degree kita nak buat, lagi senang. Tapi untuk proses yang untuk pakai apps tu, mungkin insyaAllah aku akan ada masa nanti aku akan tunjukkan macam mana aku pakai apps untuk buat pipe spek motor aku ni. Rasanya itu saja. Kepada korang yang baru tengok aku punya channel ni, jangan lupa klik subscribe, like dan komen. Sekiranya ilmu ni bermanfaat untuk korang semua, korang boleh share lah. Mana tahu ada member yang lain ataupun member yang cuba untuk cuburi bidang untuk hasilkan pipe ni untuk jadikan perniagaan. Maka ni adalah salah satu contoh video yang aku cuba sampaikan lah sebagai rujukan ataupun nak belajar. Sebab benda ni pun aku belajar daripada buku juga. Okay, daripada buku, cara nak kira, cara nak dapatkan dia punya ni kan, apa semua. So bila aku dah buat benda ni, untuk pemahaman aku sendiri, aku buat video ni. Untuk aku ulang kaji balik. Okay, aku buat ni betul tak dapat contoh yang aku buatkan ni. Itu je. So rasanya tu saja. Terima kasih kerana korang menonton aku punya video. Jangan lupa tonton video-video aku yang lain. Banyak juga video yang menarik. So aku harap korang tonton video-video aku. Dan jangan lupa klik subscribe. Okay, rasanya itu saja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.